Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Baik, dan insya-Allah pada petang ini semua pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan tengok kursus kita Personality Ulul Albab bagi minggu yang ke seterusnya. Ini ialah kuliah yang kedua, kuliah yang ketiga ataupun yang kedua. Jadi untuk tajuk kali ini ialah ciri-ciri personaliti ulul albab. NCC 3006 ni kod yang lama, jadi pastikan kamu menggunakan kod yang baru. Okay, baik. Ciri-ciri personaliti ulul albab yang perlu kamu tahu ada 3. Semua beri perhatian sebab nanti kamu semua akan buat tugasan secara berkumpulan. Nanti kamu semua buat tugasan secara berkumpulan untuk 3 ciri ini. Jadi kalau tidak faham, maka sukar untuk kamu nak describe, kamu nak buat tugasan secara berkumpulan nanti. Okey, yang pertama, boleh nampak semua di hadapan. Saya besarkan sikit. Okey, yang pertama ialah Quranik. Elemen yang pertama ialah elemen Quranik. Elemen Quranik merupakan pendidikan dalam konteks Al-Quran sentiasa menjadikan Rabb atau Allah sebagai sumber pedoman kerana Allah lebih mengetahui apa yang diciptanya. Okey, itu yang pertama. Jadi apabila kita sebut sahaja Quranik ini, yang mula-mula sekali terbayang di minda kamu ialah ia mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Allah sebagai sumber pedoman kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah membentuk generasi Quran yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab dan dapat berbakti pada agama, bangsa dan negara. Ini ialah generasi Quranik yang akhirnya membawa kepada perkara kebaikan tersebut. Bertakwa, beriman, sehinggalah berbakti kepada bangsa dan negara dan agama. Jadi kamu untuk konteks sekarang ni ialah kamu kena beriman, bertakwa, berilmu, kemudiannya barulah kamu boleh mencapai kepada yang last sekali. Apa dia? Berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Sekiranya kamu tidak ada iman, sekiranya para pelajar tidak ada takwa dan juga ilmu pengetahuan, maka bagaimana nak capai kepada elemen yang akhir, kepada perkara yang akhir sekali, iaitu berbakti kepada agama. Macam mana? Tak tahu kan? Jadi memang kena ada amanu. Maka dalam Al-Quran banyak disebutkan ya ayyuhallazina amanu. Banyak tak dalam Quran sebut ya ayyuhallazina amanu? Banyak. Setiap kali baca Quran, jumpa ya ayyuhallazina amanu. Contohnya kita sekarang ni pada bulan Ramadan, pada 1 Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ini ialah dalil untuk puasa. Kita berada pada 1 Ramadan, kalau Ustaz tanya kepada kamu apakah dalil puasa, kamu kena baca ayat tadi. Kamu kena baca ayat tadi. Sebab dia ialah bukti. Dia ialah asas. Contoh, kamu datang ke UMT, orang tanya kepada kamu, ada tak panduan untuk pelajar? Buku panduan untuk pelajar. Jadi kamu jawab, ada, ini buku panduan untuk pelajar. Contohnya kan, ini ialah buku panduan untuk pelajar. Contohnya. Jadi, kalau orang tanya kepada kamu, apa dalil, apa bukti kamu kena puasa? Kamu nak jawab macam mana? Dalam Quran. Betul dalam Quran. Tapi apa ayatnya? Sebab itu Ustaz kata hafal. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, difardukan kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana akan difardukan, sebagaimana yang telah difardukan ke atas umat terdahulu. La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Jadi kalimah iman dan juga kalimah takwa digabungkan dalam ayat tersebut. Boleh bagi meraihkan, bagi menimbulkan elemen ciri-ciri Quranik ini. Okey, cuba tengok poin yang lain. Generasi Al-Quran ataupun generasi Quranik boleh dibentuk melalui didikan melalui konsep 5M. Yang pertama membaca Al-Quran setiap hari. Kamu baca tak Quran setiap hari? Kalau baca, Alhamdulillah. Kalau tak baca setiap hari, mungkin setiap minggu ataupun setiap bulan, Alhamdulillah. Yang kedua, menghafaz Quran. Kamu ada hafal tak 3 kul? Ada hafal tak surah Al-Ikhlas? Ada. Kalau ada, bagus. Menghayati isi kandungan Al-Quran. Kamu faham tak? Menghayati ajarannya. Kamu tahu tak apa ajarannya?
Dan juga terakhir sekali mempelajari keindahan dan ketinggiannya. Kita tahu kedudukan Al-Quran. Jadi bukan kita letak sama taraf dengan kita punya kaki ketika di masjid. Maka letak tempat yang tinggi atas lutut kita, atas rehal. Bukan letak di bawah sama taraf dengan kapet masjid ataupun dengan kaki kita. Boleh Okey, kemudiannya pendekatan Quranik ini adalah berdasarkan konsep baca, ingat, faham, fikir, amal dan sebar. Ini ada pandangan yang menyatakan bahawa apabila sebut saja Quranik, mesti kita kena baca, kita kena ingat, faham, fikir, amal dan sebar. Maksudnya kita kena tahu baca Quran, ingat Quran, faham Quran, fikir berkaitan dengan makna Quran, amal apa Al-Quran suruh dan juga sebarkan apa yang bermanfaat berkaitan dengan Al-Quran. Okey, jelas yang pertama, jadi ia menggambarkan kepada perkara yang rohani, perkara yang tidak nampak, intangible, perkara yang ghaib. Kan kita tak nampak ketakwaan, keimanan itu tak nampak. Perkara berkaitan dengan hati yang baik, orang yang bertanggungjawab, orang yang mulia tak nampak, tapi ia wujud dan juga ada. Okey, next ialah yang kedua ialah elemen ataupun ciri-ciri ensiklopedik. Ciri-ciri ensiklopedik ialah menggabungkan ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Apa yang dimaksudkan ilmu fardu ain? Siapa boleh jawab? Apa ilmu fardu ain? Dia tak boleh jawab. Kita tak boleh. Ilmu fardu ain. Cuba. Setiap individu dituntut untuk melakukannya. Okey, baik, betul. Terima kasih Nazirul. Iaitu ilmu fardu ain, satu ilmu ataupun satu perbuatan, satu ibadah yang dituntut untuk melakukannya setiap individu. Okey, setiap individu. Contoh dia apa, Nazirul? Solat. Ya, betul. Contohnya ialah solat. Contoh yang kedua, zakat. Contoh yang ketiga, buat baik kepada ibu bapa. Contoh keempat, membantu orang miskin. Contoh kelima, sekian-sekian. Banyak lagi lah. Itu fardu ain. Manakala ilmu fardu kifayah ialah ilmu yang memadai dengan seorang yang dah belajar, maka lepas dosa ke atas semua. Contoh ialah ilmu mengkafankan jenazah. Kalau tak ada, semua orang kampung akan berdosa. Kalau tiada seorang pun yang reti, maka semua akan berdosa. Sebab apa? Sebab nanti jenazah itu akan dibiarkan begitu saja, tak tahu nak buat apa. Jadi itu justifikasi dia lah. Begitu juga dengan ilmu yang lain, seperti ilmu matematik, ilmu sains, ilmu biologi, ilmu pengurusan, ilmu akaun, ilmu kaunseling. Semuanya berkait dengan ilmu fardu kifayah. Kalau tak ada ilmu itu, maka akan ada masalah. Maka itulah dinamakan sebagai fardu kifayah. Okey, dan juga di sini dinyatakan contoh. Bukan contoh, sebelah tu dulu. Dinyatakan bahawa menguasai pelbagai disiplin ilmu dan pelbagai jenis bahasa serta berkemahiran tinggi dan menjadi sumber rujukan utama masyarakat. Jadi ensiklopedik ni kamu kena letak dalam minda kamu. Ia merupakan multidisciplinary dan juga pelbagai jenis bahasa. Maknanya orang tu boleh cakap bahasa Melayu, boleh cakap bahasa Inggeris dan juga berdisiplin ilmu ada banyak. Dia ada 2-3 cabang dia boleh. Malah orang akan pergi kepadanya untuk rujuk. Jadi itu orang yang ensiklopedik. Sebagai contoh, Ibn Sina, Ibn Khaldun, Al-Khawarizmi, Ibn Haytham dan Ibn Rushd adalah tokoh cendekiawan Islam yang mendapat pengiktirafan masing-masing sebagai pakar perubatan, ahli falsafah, kimia, matematik, sosiologi dan optometrik. Namun dalam masa yang sama mereka juga terkenal sebagai tokoh agama terbilang. Nampak tak digabungkan apa dia kat situ? Fardu ain dan juga fardu kifayah. Kemudiannya terakhir sekali, penggunaan kepelbagaian bahasa adalah penting. Sebab apa dinyatakan kena ada bahasa? Ini adalah kerana medan untuk menguasai disiplin ilmu adalah melalui penguasaan bahasa. Kalau kamu tak boleh bahasa Melayu, macam mana kamu nak baca buku-buku bahasa Melayu yang ada? Kalau kamu tak boleh menguasai bahasa Inggeris, bagaimana kamu nak baca buku-buku bahasa Inggeris di pasaran? Boleh nampak tak justifikasi dia di situ? Okey, next yang terakhir sekali untuk ciri ialah ijtihadik. Ijtihadik merupakan
orang yang mempunyai kemampuan memahami dengan terperinci serta berpegang kepada dalil yang kuat berdasarkan kajian, penyelidikan mendalam serta zon yang kuat terhadap sumber-sumber hukum yang mereka fahami. Zon bermaksud di sini ialah sangkaan. Sangkaan yang kuat. Jadi pastikan pelajar apabila ada sahaja sangkaan yang kuat, maka pastikan sangkaan tersebut sangkaan yang berasas, bukannya sangkaan yang agak-agak tetapi tidak jelas. Kita panggil su'zon. Su'zon ialah sangkaan yang buruk. Sangkaan yang buruk. Jadi kita dituntut untuk husnuzon. Husnuzon maksud dia ialah berbaik sangka. Okay, baik jelas Maknanya orang ni faham betul-betul agama. Dalil-dalil ni. Cantik orang ni Okey. Pergi pula bawah dia. Golongan ilmuwan. Siapa dia ni? Golongan ilmuwan dan intelektual Islam yang mempunyai kreativiti dan daya cipta yang tinggi, yang mempunyai iltizam untuk berani mencuba perkara baru dan menghasilkan idea-idea baru demi kebaikan umat Islam. Maknanya apa dia? Maknanya dia ni ada kemampuan dalam memahami dan juga mengaplikasi. Sebab tidak semua orang yang ada kemampuan tersebut. Ada orang belajar tapi dia tak boleh mengajar. Ni Ustaz beritahu Ada orang belajar banyak ilmu tapi approach untuk mengajar tu tak sampai. Sebab dia lebih kepada bidang lain, bukannya bidang mengajar. Dia sesuai untuk pergi ke industri contohnya. Bukan di universiti ataupun sekolah. Jadi kita raikan orang tersebut. Jadi ada orang yang Allah bagi dia mendalami ilmu pakar. Dia boleh menterjemahkan dengan penuh kreativiti dan juga inovasi. Dan juga itu dinamakan sebagai ijtihadik. Banyak idea dia bagi. Idea A, B, C sampailah kepada idea Z. Okey, yang terakhir sekali ialah mampu dan berkeupayaan memberikan pandangan mereka dalam penyelesaian ummah. Memaksimalkan keupayaan berfikir, berfikiran kreatif dan inovatif serta berteknologi tinggi. Jadi bukannya dia seorang yang kolot. Bukannya dia seorang yang turas, yang hanya baca buku-buku yang lama. Bahkan ia juga sangat berkait dengan ilmu-ilmu yang terkehadapan. Ilmu moden, kecanggihan sekarang ni. Okay, boleh faham semua? Itu ialah ijtihadik. Okay, next kita teruskan lagi. Okay, next kita teruskan lagi dengan analisa dan pengelasan ayat Al-Quran yang mengandungi perkataan ulul albab. Ulul albab ada berapa disebut dalam Quran? Siapa boleh jawab? Itu saya dah beritahu saya rasa. Ada berapa kali jumlah ulul albab dinyatakan dalam Al-Quran? Jawapannya ialah sebanyak 16 kali. Sebanyak 16 kali. Okey, baik semua. Jadi, apabila kita dah tengok ensiklopedik, ijtihadik dan juga Quranik, kita pun pergi ke arah analisis penggunaan perkataan ulul albab. Cuma sebelum tu saya nak tanyalah, apabila kamu dah tahu Quranik, ensiklopedik ataupun ijtihadik, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Kamu pilih yang mana? Kamu pilih yang mana? Cuba tulis di ruangan chat ataupun jawab. Ustaz panggillah senang. Afikah Fakhriyah, kamu nak jadi yang mana? Salah satu Quranik ke, ensiklopedik ke, ijtihadik? Afikah ada? Afikah 1, Afikah 2, Afikah 3. Okey, tak ada Afikah ni. Bagaimana ni Nur Zahrah. Nur Zahrah pilih yang mana? Nur Zahrah 1. Ya, pilih yang mana? Nur Zahrah pilih yang mana? Tak dengar. Dua. Yang nombor 2 Yang nombor 2 ensiklopedik. Okey, baik. Terima kasih akhir sekali saya nak tanya Syafiqah Zulkifli. Syafiqah nak yang mana? Takci 2-2, takci 3-3, nak satu je. Nak Quranik ke?
Ensiklopedik ke ataupun ijtihadik? Quranik. Okey, Syafiqah kata dia nak Quran. Bukan Quranil Quranik N-I-K ni. Nampak ni? Okey, Quranik. Okey, baik. Terima kasih. Okay, baik. Okey, now kita tengok. Kita tengok satu persatu ayat Ayat ada perkataan ulul albab tu. Kemudiannya Allah tujukan kepada apa? Kamu semua nak jadi orang ulul albab. Ustaz yakin. Ustaz pun nak jadi. Sebab apa? Sebab ulul albab ni ialah golongan yang disebut dalam Al-Quran. Jadi Ustaz nak tahulah. Maknanya apa ciri, apa yang Allah sebut, kemudiannya kita nak ke arah tu. Boleh Okey, kita tengok. Yang pertama surah Ibrahim ayat ke-52. Cuba tengok di hadapan semua. Allah kata hadza balaghun lin-nasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahid wa liyadhakkara ulul albab. Ada perkataan ulul albab, iaitu orang yang menjadikan Quran sebagai peringatan dan pengetahuan tentang kebesaran Allah. Ini ciri Quranik. Yang kedua surah Ar-Ra'd ayat ke-19. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Orang yang menginsafi dan beriman dengan kebenaran Al-Quran. Kita insaf tak apabila dengar Quran? Apabila dengar Quran kita bising ke kita nak senyap? Wa ansitu, senyap. La'allakum turhamun, moga-moga kamu mendapat rahmat Allah. Yang ketiga surah Shad ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ada kalimah ulul albab, iaitu nak cerita orang yang mengambil pengajaran daripada kitab yang diwahyukan. Bukan saja kitab Al-Quran tetapi kitab samawi yang lain. Ada kitab Taurat, Zabur dan juga Injil. Mana yang betul, maka itu yang tepat. Yang terpesong, itu yang tidak diterima ataupun yang salah. Okey, yang keempat. Cuba tengok di hadapan semua surah Ghafir. Hudan wa zikra li ulil albab. Orang yang dikurniakan hidayah dan peringatan. Ulul albab itu ialah orang yang diberi hidayah dan juga peringatan. Dan juga terakhir sekali dan juga seterusnya ialah orang yang beriman dan takut dengan azab Allah. Fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Okey. Habis berkaitan dengan Quranik. Jadi ni ialah yang dinyatakan oleh Allah berkaitan dengan ulul albab, ada kaitan dengan elemen Quranik. Yang kedua ialah ensiklopedik. Ni ada yang nak jadi nombor 2. Jadi kita tengok di sini Ensiklopedik yang ada di sini apa dia? Yang pertama ayat dalam surah Ali Imran, yang kedua ayat surah Ali Imran juga tetapi berbeza. Yang pertama ayat ke-7, yang kedua ialah ayat ke-190. Yang pertama orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu. Okey, yang pertama nak jadi ensiklopedik ni gabungan fardu ain, fardu kifayah, dia kena apa dia? Mencari ilmu secara bersungguh-sungguh. Yang kedua pula ayat Ali Imran ayat 190, orang yang sentiasa merenung tentang kejadian langit dan bumi serta mengingati Allah. Melihat langit bumi dan juga mengkaji ataupun mengingati Allah. Maksudnya dalam hatinya Allah besarnya lah kejadian lautan ini. Allah besarnya lah kejadian langit yang tidak bertiang ini. Nampak tak dia punya penghayatan di situ. Baik. Okey, kemudian kita lanjutkan lagi. Orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu ni berdasarkan ayat Quran. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Cuba tengok kat bawah ni Ini ayat ni. Warasikhuna fil ilmi, dan orang yang mantap ilmunya, orang yang kukuh, yang solid ilmunya, yaqulun, mereka berkata amanna bih, kami beriman dengannya. Kullu min 'indi rabbina, semua perkara itu ialah di sisi Tuhan kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ilmu, semua punca ilmu itu ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi, adakah kita beriman apabila kita dapat ilmu? Itu yang pertama.
Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, beriman. Kullu min 'ind rabbina. Adakah kita mengakui semua perkara yang kita dapat itu daripada Allah? Duit, dapat duit daripada Allah bagi. Dapat makan, dapat tenaga, dapat anak, dapat zuriat, dapat rumah. Adakah daripada Allah? Jadi memang kita kena akui ia semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara hakikatnya kita hanya menjalankan skrip mengikut peredaran dunia ini. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidaklah yang mengambil peringatan itu kecuali orang yang ulul albab. Ulul albab ni apa dia? Orang yang berakal besar. Big mind. Okay. Okey, yang terakhir sekali, yang ketiga ialah ijtihadik. Okey, ijtihadik ni apa dia? Ijtihadik ni ialah untuk berijtihad, yang mempunyai ilmu yang banyak. Boleh mengeluarkan pandangan untuk menyelesaikan masalah. Okey, kita tengok sama-sama ya, ijtihadik. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Orang yang berakal fikiran dan bertakwa. Okey, itu ialah ciri pertama, ijtihadik. Yang kedua ialah orang yang sentiasa membekalkan diri dengan takwa. Okey, yang sentiasa membekalkan diri dengan takwa. Itu ayat dia. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah takwa. Maka takutlah kepada Allah, wahai orang-orang yang ulul albab ini. Yang ketiga, orang yang mengambil hikmah dari firman Allah Ta'ala. Ini penting kalimah hikmah. Yu'til hikmata man yasha'. Allah memberi hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki diberikan hikmah, maka sebenarnya ia telah mendapat khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidaklah mengambil peringatan itu kecuali orang yang ulul albab, yang berfikiran dengan terbuka ataupun luas, hati yang murni. Yang terakhir sekali, orang yang sentiasa memilih kebaikan dan tidak tertarik kepada keburukan. Ini kena beri perhatian, sebab apabila kita duduk di dunia, kita ada pelbagai cabaran. Cabaran pertama ialah syaitan, yang kedua ialah nafsu, yang ketiga ialah dunia. Ini ialah musuh kita. Kita tak boleh nak lari. Di dunia kita boleh nak lari. Orang pakai baju cantik, kita pun nak baju yang cantik. Orang pakai handset baru, kita pun nak handset yang baru. Sebab kita akan terpedaya dengan dunia. Sebab mata kita melihat dunia, bukannya mata kita melihat akhirat. Mata kita melihat dunia, mata kasar kita. Yang kedua ialah syaitan memang tak boleh lari walaupun tak nampak. Sebab dia mengalir dalam salur darah kita berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu, syahwat itu, la'ammaratum bis-su', akan mengarah kepada perkara yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali ia diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nafsu yang ada, bagaimana kamu tengok berlakunya zina, berlakunya kes rogol, sumbang mahram, duduk serumah tanpa berkahwin, anak luar nikah, apa lagi, macam-macam lagi perkara berkaitan dengan nafsu ni. Sebab apa? Sebab nafsu ni kebanyakannya mengarah kepada keburukan, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah. Bagaimana? Antaranya ialah dengan berdoa, ya Allah, peliharalah nafsu syahwatku supaya tidak pergi kepada perkara yang jahat, yang buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, ikut apa yang Allah suruh, antaranya ialah puasa. Dengan puasa, para pelajar sekalian akan menyempitkan saluran nafsu syahwat. Sebab apa? Melalui kita tak bermakan, kita tak makan, tak minum siang hari, maka nafsu kita akan kurang. Nak buat jahat pun payah, susah, syaitan pun tak nak masuk. Ditambah pula bulan Ramadan, wasuffidatis syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan itu. Nampak tak? Tiga perkara itu yang ada di hadapan kita. Kita akan mudah tertarik, tetapi dalam ayat ini Allah beritahu orang yang memilih kebaikan atas keburukan. Walaupun keburukan itu menarik hatinya. Oh, orang isap rokok. Kawan kamu isap rokok. Vape. Oi, best. Vape best. Ada isap vape dalam ni ke? Tak ada
Isap vape best. Best isap vape. Baru cool. Macho. Kalau lelaki lah isap rokok. Bagus. Contoh kan betul ni. Jadi dia pun nak try juga. Sebab apa? Sebab nampak macam ada boleh keluar asap apa semua kan. Dia nak beritahu ia menarik perhatian kamu. Tapi kalau kamu betul-betul ulul albab, bertakwa, maka kamu akan hindari perkara tersebut. Okey, boleh jelas semua? Okey, seterusnya ialah kriteria ulul albab. Okey, cuba tengok di hadapan apa yang ada pada kriteria ulul albab. Yang pertama ialah tidak lain, tidak bukan berilmu. Berilmu. Okey, saya nak tanya. Cuba tengok di hadapan ni surah apa ni? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ni. Saya nak tanya Akmal Farishah. Surah apa Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ni? Akmal. Tahu tak surah apa? Surah Al-Alaq. Baik. Betul. Tepat sekali. Surah Al-Alaq. Saya nak tanya lagi Siti Zulaikha. Surah Al-Alaq ni surah ke berapa diturunkan? Ayat ni 1 sampai 5 ni ke berapa diturunkan? Siti Zulaikha. Siti Zulaikha 1. Ayat ke berapa? Zulaikha. Ayat first. Ayat yang pertama, betul, tepat sekali Zulaikha, pandai. Ayat yang pertama sekali turunkan untuk kita apa dia? Berilmu pengetahuan. Bukannya meniru, bukannya kita jadi kolot, bukannya kita hanya taklid, bukannya copy paste, tapi kita kena ada ilmu dahulu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Khalaqal insana min 'alaq. Telah Allah menciptakan manusia ini daripada segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Maka bacalah dan Tuhan kamu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar kamu dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajarkan manusia daripada tidak tahu kepada tahu. Jadi ini ialah panduan untuk Iqra' baca supaya mendapat ilmu, akhirnya menjadi orang yang berilmu dan juga akhirnya memberi manfaat dengan ilmu tersebut. Boleh faham Yang kedua ialah sentiasa zikrullah, zikir pada Allah, solat, baca Quran, ambil tasbih dan sebagainya and so on. Yang ketiga sentiasa berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay, saya nak tanya Alia Nas. Alia Nas, surah apa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Sila jawab. Al-Fatihah. Pandai. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Okey Alia, apakah maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Tak ingat. Hanya kepada engkau, kepada kamu, kami sembah dan juga kepada engkau kami memohon pertolongan. Okey baik terima kasih. Maknanya doa ni kita baca paling kurang berapa kali sehari semalam? Banyak Sebab kita kena baca Fatihah wajib setiap solat fardu. Maka banyak kali. Berdoa juga menandakan sifat istighna Allah dan iftiqar makhluk kepadanya. Apa maksud istighna? Kekayaan Allah. Apa maksud iftiqar? Kefakiran makhluk. Bila kita ada baca doa ni, para pelajar yang dah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bermaksud Allah itu maha kaya, kita ini maha miskin dengan apa yang kita ada. Jadi jangan sombong, jangan takabur. Okey, seterusnya memberi manfaat kepada manusia, ini ulul albab. Seterusnya menunjuk jalan hidayah kepada manusia, yang akhir sekali memandu manusia ke akhirat. Sebab apa memandu manusia ke akhirat? Sebab akhirat yang kekal. Dunia hanya sementara. 70 tahun di dunia. Di akhirat tidak ada tahun, kekal selama-lamanya. Di dunia boleh jadi 100 tahun. Di dunia boleh jadi 77 tahun meninggal.
duduk di alam barzakh sudah lama dan juga di akhirat kekal selamanya. Boleh faham Sebab itu apabila ulul albab ia memandu orang ke akhirat, bukannya memandu orang ke dunia. Okey, antara kriteria ulul albab yang lain lagi ialah melaksanakan amal ma'ruf, mempunyai fikiran yang baik, mengutamakan maslahah ammah, kebaikan umum, memendekkan angan-angan, tidak mengikut hawa nafsu, mengambil iktibar atas takdir ilahi, tidak menyalahkan takdir lah. Memang kita rasa sedih apabila berlaku contohnya kematian. Tapi kita tidak meratapi, kita tidak melampau batas, kita tidak menyalahkan takdir. Sebab kita percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ambil iktibar. Okey, boleh faham semua? Ma atala 'abdun amali ma atala al-'abdul amala illa asa'al amal. Tidaklah seorang hamba memanjangkan angan-angannya melainkan ia akan merosakkan amalannya. Ini ialah kata-kata Hasan Al-Basri. Okey, faktor utama dalam ulul albab yang pertama ialah spiritual deepness, dorongan atau motivasi dan beramal. Spiritual, perkara yang dalaman, sokongan rohani. Kan? Jadi itu ialah faktor yang penting dalam ulul albab. Yang kedua ialah ethical conduct, ada etik, keagungan akhlak, iaitu sebagai landasan dalam menjalin hubungan kerja. Kalau orang tak boleh bekerja, akhlak tidak baik, orang tak boleh bekerja sama dengan dia, jadi ilmu dia tidak dimanfaatkan. Percayakan cakap Ustaz. Walau bijak sekali mana pun, hebat sekali mana pun, tetapi akhirnya kalau dia tidak boleh menjalin hubungan yang baik ketika kerja, ilmunya tidak memberi manfaat kepada dia. Jadi ethical conduct itu penting. Macam kamu ambil subjek etika kan? Ada ambil subjek etika, ada kan? Jadi itu penting Okey, yang ketiga, science broadness, keluasan ilmu sebagai hasil dari keupayaan memahami konsep-konsep ajaran Islam. Maknanya kamu belajar ilmu yang luas, ilmu account, ilmu statistik, ilmu biologi, ilmu fizik, ilmu kimia, ilmu counselling, ilmu pengurusan, ilmu sains sosial, ilmu ikutlah semua ilmu pun, tetapi dengan ilmu tersebut kamu memahami konsep ajaran Islam lebih jelas. Bukannya dengan ilmu kamu jauh. Bukannya dengan ilmu kamu semakin tidak beramal. Tetapi dengan ilmu kamu semakin memahami konsep ajaran Islam yang syumul itu. Akhir sekali ialah professional maturity, kematangan profesional sebagai hasil yang diharapkan dari pemahaman dan penguasaan keterampilan pengurusan ataupun dinamakan sebagai management skill. Jadi apabila kamu dah matang, kamu dah faham asas, dah ada pertengahan aplikasi, dah ada penghayatan, kamu menjadi orang yang profesional. Apa orang profesional buat? Dia akan tengok dia punya objektif. Dia tak banyak campur hal-hal yang tak penting. Ustaz bagi contoh Isu apa yang terkini sekarang ni? Isu pensyarah B40 tu. Betul tak? Pernah dengar tak isu tu? Mesti tahu kan? Banyak isu kan. Isu tu kan pensyarah ATM tu kan. Sekarang ni hangat kan. Dia kata apa semua kan. Jadi untuk kita yang bukan bahagian tersebut, bukan tahu secara detail kedua-dua pihak, ialah lebih baik kita tawakuf, kita senyap. Nak bagi respon sekadarnya, jangan berlebih-lebihan sebab kita tak tahu sama ada kita pihak yang betul ataupun kita pihak yang salah. Min husnil mar'i antaraka ma la ya'nihi. Di antara kebaikan seorang Muslim itu, seorang beriman itu ialah meninggalkan perkara yang bukan kepentingan baginya. Komen banyak-banyak, adakah ada kepentingan? Tak ada kepentingan kan. Jadi baik senyap. Kalau betul salah, Allah Subhanahu Wa Taala ketakdirkan hukuman kepadanya. Kalau dia betul, ma'assalamah. Alas salamah. Boleh faham? Jadi sekarang ni Ustaz tengok macam-macam isu yang komen. Jadi komen tersebut menjadi saksi kepada kamu. Jadi jangan komen yang bukan-bukan. Jangan tulis yang bukan-bukan. Sebab kamu tidak tahu yang betul, yang benarnya. Ustaz bukan sokong mana-mana. Tetapi bagi Ustaz, yang salah tetap salah, yang betul tak betul. Macam kalau dia menghina, dalam Islam kata menghina tu tak betul, dia tetap tidak betul. Yang lain, yang lebih terperinci, wallahu a'lam, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Jangan kita berlebih-lebihan, jangan mubalaghah pada perkara yang bukan hal kita. Kalau hal rumah tangga kita,
lain. Kalau hal pembelajaran, hal keluarga kita, lain. Ya, tengok skop. Barulah boleh jadi profesional. Kalau tak profesional, akan komen ikut apa dia? Nafsu, ikut suka, ikut emosi. Bukannya ikut agama. Okay, next, pendekatan ulul albab. Okay, yang pertama ialah love approach, pendekatan kasih sayang, pendekatan hati ke hati. Maksudnya ialah ia mengajar sepenuh hati. Bukannya mengajar separuh. Kalau kita ajar silat tu kan, kita ajar sikit je. Yang hebat-hebat kita tak ajar. Takut nanti anak murid tu akan backfire kepada kita. Anak murid tu akan kalahkan kita. Bukan begitu ulul albab. Kalau kita ajar secara betul-betul. Ajar secara bersungguh-sungguh, tidak menyorokkan ilmu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesiapa yang menyembunyikan ilmu, itu perkara yang sangat tidak baik. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal hudati wal bayinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah. Mereka itu dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inu, dilaknat oleh orang-orang yang melaknatnya. Jangan sorok ilmu. Ilmu yang manfaat lah. Ilmu yang tak manfaat seperti mencuri, isap dadah, isap rokok, isap vape, ganja, yang tu letak tepi. Okey, yang kedua ialah leadership by example approach, pendekatan keteladanan. Kita buat, bukannya kita suruh. Ustaz suruh kamu mengaji, ustaz kena mengaji. Ustaz suruh kamu semayang, ustaz kena sembahyang. Ayah kamu suruh kamu hormati ibu bapa, ayah kamu kena hormati ibu bapa dia juga. Faham tak? Example approach. Okay, pendekatan keteladanan. Yang ketiga ialah pendekatan penghargaan, appreciation approach. Maksudnya kena menghargai orang. Terima kasih. Dalam hadis Nabi banyak. Ustaz tak nak cerita, takut panjang nanti. Yang terakhir, brotherhood and humanity approach. Pendekatan persaudaraan dan kemanusiaan. Ada nilai manusiawi dalam diri kamu. Okay, jadi apabila kita sebut sahaja daripada atas konsep ciri-ciri dan lain-lain tu, maka kita boleh simpulkan bahawa perancangan untuk menjadi ulul albab secara general, yang pertama kena ada niat. Pelajar ada niat tak sekarang ni? Ada niat tak nak belajar untuk apa? Untuk jadi orang yang berjaya, untuk jadi saintis, untuk jadi pereker fashion, untuk jadi accountant, untuk menjadi pakar matematik. Itu niat. Niat betul. Tetapi beyond niat tu ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, misi dan visi kena jelas. Apa misi hidup kita? Yang ketiga, inspirasi. Kita mesti ada sumber inspirasi kita. Tidak lain, tidak bukan idola kita, baginda Nabi SAW. Nombor 4, motivasi. Nombor 5, membuat keputusan. Nombor 6, transformasi. Nombor 7, menetapkan hal itu. Nombor 8, bersifat benar. Nombor 9, muhasabah. Okey, muhasabah ni maksudnya kita tengok semula apa yang kita buat. Okey, betul ke tak betul? Salah ke tak salah? Kita tengok semula, muhasabah. Yang ke-10 ialah tawakal. Itu ialah ciri yang penting, sebab tawakal itu ialah merupakan satu ciri hamba kepada penciptanya. Suka untuk Ustaz beritahu di sini, tujuan kita dihidupkan di dunia ada dua. Yang pertama ialah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang pertama. Yang kedua ialah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan manusia untuk sebagai khalifah, pemimpin. Jadi kamu menjadi pemimpin, dalam masa yang sama kamu sebagai hamba. Kena beribadah dan juga kena amanah. Okey, dari sudut praktikal, dimensi pelaksanaan, dia ada dimensi qauli, kata-kata. Ada dimensi fi'li, perbuatan. Ada dimensi personality. Dari sudut kamu punya personality lah. Kamu punya profile. Boleh Okey, dimensi qauli, perkataan dan percakapan. Yang pertama kena fasih, lancar. Yang kedua clear, cakap tu bagi clear. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Yang keseterusnya ialah tasbih, tahmid, takbir, ada zikrullah. Teaching dan juga learning, belajar dan juga mengajar. Consider makmum, maksudnya kita kena pertengahan, tidak terlalu kita over. Kita kena ada compulsory priority apabila kita bercakap. Jangan kita cakap semua pada tempat yang tidak betul pun kita cakap juga, jangan.
Kemudiannya kita kena tengok juga perkara yang optional, sunat juga. Okay. Kemudiannya kita kena ada fatonah. Fatonah ni ialah orang yang bijaksana dan juga akidah syariah kena betul diselangi dengan doa. Ini ialah semua perkara yang bermain dalam percakapan, dimensi percakapan. Okey, dimensi fi'li. Maknanya untuk perbuatan. Boleh jadi kita ada kuasa. Okey. Jadi yang pertama ialah kita kena fit, kena kekal kuat, kena kekal cantik. Okey. Yang kedua ialah stand, kita kena ada pendirian kita. Yang kedua kita kena duduk, sit, kena rehat. Kemudiannya kita ada rukuk ataupun respect. Yang ketiga, yang seterusnya ada i'tidal, ready to serve. Okey. Bila kita sebut saja i'tidal, bersedia untuk sujud, kan? Jadi ready to serve. Apabila kita bagi salam, authority menunjukkan bahawa kita dah habis daripada solat, kita dah bersedia untuk buat tugas yang lain. Itu authority. Empowerment maksudnya kita kena ada monitor. Kemudiannya movement, kita punya pergerakan. Sujud menunjukkan kepada zuhud kita, tawaduk kita. Tumakninah menunjukkan kepada release tension kita. Jadi itu semua perlu ada dalam diri seorang ulul albab. Okey, dimensi personality pula, credibility dan juga keupayaan. Yang pertama fit, ada karisma, ada style dan juga strategi. Kamu apa strategi kamu nak berjaya? Kena susun betul-betul, kan? Jangan terlalu gopoh-gapah. Buat step by step, kena faham satu persatu. Itu maksudnya strategi. Nombor 4 ialah respected, favor by followers. Maksudnya kita kena tengok apa feedback orang. Apa orang nak beritahu tentang kita. Kalau tak betul, tetap tidak betul. Kalau betul, tetap betul. Yang kelima ialah emotion dan juga endurance. Okey, kemudiannya bidang utama pembelajaran ulul albab, kalau kita ambil contoh pemimpin guru, ialah, ni contoh kalau kamu sebagai seorang saintis, saintislah. Kalau ustaz seorang pensyarah, pensyarahlah. Kalau kamu seorang pekerja di kedai, kamu pekerja di kedai lah. Yang pertama, mencipta masa depan. Itu penting, mencipta masa depan diri sendiri dan juga masyarakat. Yang kedua, pembelajaran dan pengajaran yang terpimpin. Yang ketiga, menguruskan organisasi, pengurusan kena ada. Yang keempat, memperkuatkan komuniti dan kerjasama. Yang kelima, menggalakkan tanggungjawab profesional. Yang keenam, membangun bekerja sendiri dan dengan orang lain. Kita kena buat bersama, bukan buat seorang-seorang. Okey, boleh faham Jadi secara kesimpulannya, kuliah kita pada hari ini, pembentukan mahasiswa ulul albab yang cemerlang adalah salah satu perkara yang penting dan menjadi salah satu objektif dalam penubuhan institusi pendidikan termasuklah di universiti. Sifat Qurani, ensiklopedik dan ijtihadik yang dikuasai mampu memberi impak positif dalam jiwa mahasiswa, dalam jiwa kamu semua. Mereka mampu memberi manfaat kepada masyarakat dan sekeliling. Kamu ini, semua ni mampu memberi manfaat kepada masyarakat. Akhirnya, membawa mereka ke dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala, seperti dalam surah Al-Quran beritahu, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meredai mereka, mereka juga meredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata lain, berpuas hati dengan apa yang Allah bagi di bahagian dalam dunia, bahagian di dunia dan juga di akhirat. Wallahu taala a'lam. Itu saja. Ada apa soalan? Daripada para pelajar ada soalan? Tak ada Ustaz, Ya, teruskan. saya nak tanya, saya kurang faham sikit yang pasal zan dekat ijtihadik tu. Dekat ijtihadik, baik. Ijtihadik. Ni ke? Sekejap. Ni. Betul. Yang Slide dekat ni ke? bahagian zan tu. Yang mana kamu Dia tak macam faham? mana? Zan ni. Okey, baik. Mempunyai kemampuan yang untuk memahami dengan terperinci serta berpegang kepada dalil-dalil yang kuat berdasarkan kajian. Okey. Penyelidikan mendalam serta zon. Zon ni ialah sangkaan yang kuat. Zon ialah sangkaan. Dia ada tahap Yang pertama ialah tahap ainul yakin, yakin dengan mata. Kemudiannya hakul yakin, yakin yang betul-betul dengan betul-betul.
Kemudiannya dia bawah sikit lagi kita ada syak wasangka. Syak ni maksudnya tak tahu betul ke tak. Kemudiannya kita was-was. Tak tahu betul ke tak. Akhir sekali kita ada zon, sangkaan. Zon merupakan sangkaan yang kuat. Tetapi sangkaan itu ialah berasaskan kepada ilmu. Maknanya dia keluarkan satu keputusan, dia kata orang kena ikut hukum vape ialah haram. Walaupun dapat menjana pendapatan tetapi mudaratnya banyak. Jadi seorang mufti itu mengeluarkan pandangan kuat pada sangkaan dia dengan ilmu yang dia ada. Vape itu hukumnya haram. Boleh faham tak? Zon itu maksudnya ialah sangkaan. Boleh Okey, baik. Lagi ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada soalan, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir pada hari ini yang sudi hadir secara online lah atas kesudian. InsyaAllah kita bertemu pada kelas akan datang.